Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudah hadir hari ini untuk sesi kedua kita. Bagaimana keadaan awak semua? Alhamdulillah. Cuma saya tak dapat nak berkomunikasi dengan keluarga saya seperti yang saya niatkan. Saya hanya mahu keadaan di rumah berubah. Saya nak diorang sayangkan saya seperti dulu. Cuma saya elok dengan adik-beradik saya, cakap dengan dia, keluar dengan dia orang macam orang lain. Tapi setiap kali saya bersama dia orang, saya rasa sesak. Saya rasa macam jalan tertelur. Rasa macam cemas dia biasa. Baru-baru ni pun keluarga saya semuanya keluar makan. Tapi mereka tak ajar saya pun. Saya ditinggalkan di rumah keseorangan, tanpa makanan, tanpa wang. Mereka tiada di rumah seharian. Dan seharian itu dah saya tak makan. Keluarga saya ni penuh dengan pertengkaran. Setiap kali gaduh. Apa saja kesalahan yang adik-adik saya buat, kakak-kakak saya buat, saya yang dipersalahkan. Saya yang dipukul. Semuanya saya. Saya rasa tak dihargai, terpinggir. Dan benda yang paling saya tak dapat terima ialah kakak kandung saya sendiri. Dia rampas pulang saya. Dan keluarga saya semua, dia orang sokong kakak saya. Dia orang persalahkan saya. Apa salah saya? Bila fikir benda ni semua, saya rasa stres sangat. Saya rasa tak bunuh diri je. Saya tak boleh. Terima kasih Masida kerana sudi berkongsi dengan saya. Saya faham keadaan awak. Awak mungkin boleh perbaiki dari segi skill komunikasi awak dengan family awak. Lepas tu family awak tu perlukan intervensi, perlukan sesi kaunseling untuk dia tahu tanggungjawab dia tanpa membezakan antara anak-anak mereka. Okey. Lepas tu bagaimana keadaan awak Nazira? Kenapa saya tengok daya awak berkerut, awak nampak serabai dan tak terurus? Boleh awak berkongsi bagaimana perkembangan awak? Perkembangan diri saya setakat ni, saya masih lagi stres. Dan sejak saya mengalami stres ni, saya dah rasa macam-macam kesan negatif stres tu. Contohnya lah, kesihatan saya semakin drop. Kadang-kadang tu banyak kali kena pergi hospital, ambil ubat. Lepas tu migraine saya semakin kuat. Kadang-kadang tu tiba-tiba macam kena panic attack, sampai sesak nafas, masuk ward serba. Sejak stres ni juga macam rambut saya banyak gugur, badan jadi tak bermaya. Cumanya saya adalah ambil inisiatif saya sendirilah untuk kurangkan stres tu. Cumanya contoh macam saya minat pergi hiking ataupun pergi dekat air terjun, saya pun ambil inisiatif tu untuk hilangkan stres saya. Cumanya makna kata, orang kata bila kita pergi ke tempat yang kita minat tu, memanglah stres tu akan hilang sekejap. Tapi bila kita balik semula pada keadaan yang asal tu, stres tu cepat datang. Jadi saya nak tanyalah pada puan sendiri, macam mana jalan penyelesaian untuk saya keluar daripada stres yang saya alami ni? Okey. Cara awak tu dah bagus. Jika aktiviti tu boleh membuatkan awak tenang dan boleh kurangkan tekanan awak boleh lakukan dia dengan kerap. Okey, kalau sebelum ni awak lakukan aktiviti tu dalam 2 hari seminggu, okey, awak cuba tingkatkan lagi dalam 5 hari seminggu ke untuk untuk awak lebih tenang. Lepas tu awak juga perlu ada jadual yang sistematik untuk kehidupan seharian awak. Bukan awak belajar semata-mata je. Okey. Kalau awak terus belajar dari pagi hingga malam, bila awak ada masa untuk lakukan aktiviti yang awak gemar. Okey, badan awak juga perlukan rehat yang secukupnya. Kalau badan awak sihat, mestilah otak awak akan cerdas kan. Awak pun akan berasa lebih tenang dan tidak stres. Kau rasa kau punya masalah tu paling teruk lah. Puan, aku nak tanya kau Puan, apa korang rasa
kalau tunang korang tinggalkan korang sehari sebelum hari korang nak nikah ataupun nak kahwin, nak sanding. Aku ni dah sampai tahap nak bunuh ex tunang aku tu. Punyalah dendam aku dekat dia. Kau bayangkanlah, berapa puluh ribu aku dah keluarkan duit aku. Aku tahu, aku sedar aku ni bekas banduan. Tapi layak ke aku kena tinggalkan? Kau rasa layak? Duit aku dah keluar, kat jemputan aku dah keluar, semua orang aku dah jemput, malu aku dapat, keluarga aku pun dapat malu. Aku rasa kalau lah aku jumpa sunang aku tu kan, puan, boleh aku bunuh dia. Tak apa, aku tahu aku ni bekas banduan. Sampai satu masa aku jumpa dia, aku bunuh dia balik. Dia tak boleh bahagia dengan lelaki baru dia. Kau boleh diam tak? Kau gila ke apa? Kau nak ikut jejak anak kau? Tak gila, dia nak cakap macam tu. Nanti anak aku dengar macam mana? Kau nak aku bunuh juga anak kau ni? Ha? Masalah anak aku, janganlah. Lari kau bersabar. Gila. Saya faham situasi awak sekarang. Saya memahami kesakitan awak bila tunang awak tinggalkan awak. Awak kerugian duit dan emosi dan mental awak pun terjejas. Tetapi bari kehidupan awak tidak terhenti di sini. Awak masih ada keluarga yang masih menyayangi awak dan mereka sanggup lakukan apa sahaja demi awak. Awak perlu keluar dari sangkar keperitan dan dendam awak ini. Awak cuba tenangkan diri awak dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang awak suka seperti bersukan, pergi pantai ke. Awak perlu lakukan aktiviti itu dengan kerap. Kalau awak lakukan aktiviti itu dengan kerap, awak akan merasa diri awak lebih tenang. Lepas tu awak kena sibukkan diri awak. Jangan awak duduk je dekat rumah, jangan duduk seorang diri. Awak kena keluar dari rumah, sibukkan diri awak dengan aktiviti awak supaya emosi awak lebih terjaga. Suzy, bagaimana perkembangan awak untuk sesi kedua kita kali ini? Macam ni, Cik. Okay, saya nak cerita. Sebenarnya kalau saya kat rumah, saya selalu duduk seorang-seorang. Sebab itulah saya selalu terbayang anak saya. Sebab selalunya saya kat rumah, saya berdua dengan dia je. Sebab husband saya pergi kerja. So kalau dia pergi kerja, saya duduk seorang-seorang. So saya akan main dengan anak saya mandikan dia, saya suapkan dia makan. Kita tengok TV sama-sama, dia duduk sebelah saya. So saya tak boleh terima kenyataan yang dia dah tak ada. Dia sebenarnya baru meninggal seminggu lepas sebab kemalangan masa dia bermain kat taman permainan. So boleh tak puan tolong bagi cadangan untuk saya supaya saya tak fikirkan sangat dan tak bayangkan sangat tentang anak saya tu. Saya dah tak sanggup dengar orang cakap saya gila. Bila orang cakap macam tu, saya rasa sedih. So saya dah tak sanggup. So saya dah nak berubah. Boleh ke Cik tolong saya? Okey, cadangan saya macam mana kalau kita cuba, kalau awak cuba teknik bernafas dengan betul untuk meredakan kecemasan saat halusinasi awak tu muncul. Awak nampak anak awak kan, bila tu awak cuba untuk teknik bernafas dengan betul. Lepas tu saya cadangkan awak untuk elakkan daripada duduk seorang-seorang diri. Awak kena keluar juga dari rumah.
awak perlu bersosial dengan orang-orang luar, jiran-jiran awak. Cari kawan untuk awak bercakap, atau keluarlah pergi jalan-jalan atau pergi bercuti mana-mana yang awak minat. Okey, baik Puan. Saya akan cuba untuk dah tak duduk seorang-seorang. Sebab sebelum ni husband saya ada je ajak saya keluar, tapi saya tak nak sebab sebelum ni saya memang selalu duduk kat rumah. So lepas dengar apa yang Puan cakap tu, saya akan terimalah ajakan suami saya untuk pergi bercuti dan tenangkan fikiran saya. Harap cadangan Puan ni dapat membantulah saya mengurangkan untuk saya selalu fikir tentang anak saya. Okey Puan, terima kasih. Tasha, bagaimana dengan perkembangan awak? Ada sebarang perubahan? Okey, sejak saya menjadi mangsa buli ni, saya sentiasa berasa takut dan trauma bila memikirkan masalah ini. Kerana saya takut orang anggap saya pelik ataupun lain daripada yang lain lah, senang katakan. Saya juga takut untuk mencari kawan yang baru kerana saya takut jika saya tersilap langkah, dan saya sentiasa berfikir macam mana nak berhadapan dengan sebarang situasi. Saya menjadi trauma dan takut jika saya dibuli lagi, tidak kira lah secara fizikal ataupun secara lisan. Kadang-kadang bila saya teringat pasal ni, betapa sakitnya saya dibuli, saya merasa sedih sehingga tanpa sedar saya menangis. Tidak dinafikanlah insiden buli ni, ia telah meninggalkan bekas di hati saya. Ia telah menghancurkan perasaan dan emosi saya. Saya juga merasa gelisah apabila perkara ini melintasi dalam fikiran saya setiap hari. Adakah sebelum ni awak pernah berkongsi masalah awak ini dengan ibu bapa awak atau guru-guru? Ya, ada. Saya ada berkongsi masalah ini dengan keluarga saya. So dari situlah saya mendapat kekuatan untuk menghadiri sesi ini dan meluahkan masalah saya kepada semua yang ada di sini. Saya memerlukan intervensi untuk mengawal semua ini, untuk mengawal perasaan dan diri saya sendiri. Kerana apa yang saya boleh mengaku, mental saya sekarang ini adalah kurang stabil, sehingga kadang-kadang saya terfikir untuk melarikan diri, mencari kesembuhan diri saya sendirilah. Tapi banyak perkara yang perlu saya pertimbangkan. Walaupun perkara ni dia sentiasa menghantui fikiran saya sehingga membuat diri saya merasa dalam kegelisahan dan ketakutan. Kadang-kadang pembuli ni ia tidak sedar apa yang dilakukan akan meninggalkan kesan kepada orang yang dibuli, seperti saya yang sentiasa berada dalam trauma dan ketakutan. Memang tidak dinafikanlah perbuatan buli ini ia telah meninggalkan pengalaman yang buruk yang pernah saya alami. Kerana perbuatan buli ini merupakan suatu perkara yang tidak dilupakan dan ia telah menghancurkan perasaan dan emosi saya. Okey Tasha, saya faham keadaan awak. Awak pun tak mahu berada dalam situasi sebegini. Awak pun nak berubahkan dari terus menjadi mangsa buli. Ya, saya tidak ingin sentiasa berada dalam ketakutan dan kegelisahan macam ni. Saya nak berubah untuk supaya saya ni mudah bergaul dengan orang sesiapa saja tanpa rasa takut. Saya tidak mahu perkara buli ini akan mempengaruhi personaliti saya. Saya ingin menjadi seorang yang tegas dan tidak mudah untuk menjadi barang buli oleh sesiapa pun. Saya juga harap bahawa pihak yang memainkan peranan ni menangani gejala buli ini dan mengambil tindakan kepada pembuli. Terima kasih berkongsi masalah awak. Saya akan berhubung dengan pihak sekolah untuk menangani masalah ni dan saya mengambil tindakan yang sewajarnya kepada pembuli. Kamu tidak keseorangan. Isa, dari tadi lagi saya tengok, kenapa awak kemurunan ni? Saya kerunan sebab mak ayah saya meninggal 2 bulan lepas. Lepas tu saya pun sekarang kena duduk dengan rumah nenek saya. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya rasa hidup saya tanpa ibu bapa saya rasa macam tak lengkap.
Lepas tu sekarang semua kawan-kawan saya nak ajak keluar saya jadi macam tak nak dah berkawan. Nak duduk dalam bilik je. Saya tak nak dah bercakap dengan mereka. Pasal saya nak dengan dunia saya je yang keseorangan. Kalau boleh, kadang-kadang saya rasa macam saya nak bunuh diri. Sebab saya rasa macam saya hidup atas dunia ni tak ada apa-apa tanpa ibu bapa saya. Kadang-kadang nenek saya cakap dengan saya pun saya rasa macam tak nak dengar dah. Rasa macam saya tengok tali gantung tu, saya rasa macam nak pergi mati sekali, nak ikut mak ayah saya mati sekali. Saya tak nak dah. Tolonglah puang, bagilah jalan penyelesaian untuk saya. Awak masih ada mak dan bapa saudara awak kan? Awak perlu sentiasa bersosial dengan mereka, awak sentiasa pergi rumah mereka supaya awak tidak keseorangan. Kerana masih ramai lagi sayangkan awak. Awak tidak boleh keseorangan. Ya, saya faham keadaan awak. Mak awak meninggal, bapa awak meninggal, saya faham keadaan awak. Tapi awak tidak boleh duduk keseorangan supaya emosi awak tidak terganggu. Atikaf, awak ada apa-apa nak share dengan saya? Saya nampak awak gelisah sejak dari perbincangan bermula. Saya pun nak berubah juga sebab dah tak tahan. Saya nak jadi diri saya yang dulu, tapi entahlah. Saya tak tahu apa yang jadi dengan diri saya sekarang ni. Saya jadi berdebar-debar, cemas tiba-tiba, gelisah. Tak. Kadang-kadang tu saya rasa macam nak hitam, sesak nafas. Lepas tu macam nak meletup jantung. Saya dah cuba kawal fikiran saya untuk selalu fikir positif, tapi tak boleh. Pemikiran negatif itu selalu datang sampaikan saya tak boleh nak tidur. Jadi pusingnya. Itu penyakit ni juga buat saya jadi lemah, takut nak bergaul dengan orang ramai. Jadi tak selesa kalau duduk kat tempat orang ramai. Itu saya cepat sensitif dengan orang sekeliling. Saya tak boleh benda-benda macam tu. Jadinya saya nak berubah. Saya perlukan seorang pendengar yang baik yang boleh dengar cerita saya ni dan boleh tenangkan saya bila anxiety itu datang. Ada pendapat Puan, apa yang perlu saya buat? Okey Atikaf, terima kasih kerana sudi berkongsi masalah awak. Saya faham anxiety ni bukan perkara yang perlu dipandang ringan. Perubahan perlu dilakukan selain pengambilan ubat-ubatan. Awak perlu keluar dari comfort zone. Cuba awak untuk bersosial dengan teman-teman awak. Awak punya sahabat baik kan? Awak ada sahabat baik awak. Lepas tu jika awak jumpa orang baru tidak memberi keselesaan kepada awak, cuba keluar dengan family awak ke sahabat rapat awak supaya benda ni boleh mengubah kehidupan awak. Lepas tu awak perlu lakukan dengan kerap. Awak tidak boleh terus duduk di rumah berseorangan. Itu boleh mencecaskan kesihatan mental awak. Aminah, boleh ke awak share sedikit masalah yang awak hadapi? Saya sedih sangat sebab saya kehilangan suami saya. Saya sangat mencintai dia. Tapi selepas bertahun-tahun kami mendirikan rumah tangga, dia berpisah dengan saya disebabkan perempuan lain.
Mama yang tegur saya. Dulu saya seorang yang pendiam, tapi sekarang saya semakin muram. Semua aktiviti harian yang saya lakukan dahulu mula pudar dari hidup saya. Dan sekarang saya banyak termenung sahaja. Saya juga tak dapat tidur, berasa putus asa yang berpanjangan, kurang bertenaga. Saya juga semakin ragu-ragu dengan keputusan yang saya bakal buat. Saya mula fikir banyak perkara negatif pada diri saya dan juga masa hadapan saya. Saya juga dah mula tidak percaya pada lelaki. Saya mula sentiasa salahkan diri saya dan rasa diri saya banyak sangat kekurangan. Itu yang menyebabkan bekas suami saya tinggalkan saya. Pernah juga suatu ketika dahulu saya berasa untuk cederakan diri saya kerana seorang lelaki. Awak masih ada ibu bapa yang menyayangi awak walaupun suami awak tinggalkan awak. Tapi awak tidak perlu bersedih disebabkan dia. Awak boleh untuk kenal orang baru. Tapi awak perlu lebih berhati-hati supaya emosi awak tu tidak terganggu. Awak jangan salahkan diri awak sebab dia boleh mempengaruhi emosi dan tindakan awak. Okay. Kenapa motor sangat meja ni? Orang ni boleh pemadam untuk dia bersihkan balik. Kau duduk sini dia. Tapi cuba tolong kemas. Kawasan kau tu kemas. Ni dah kemas kan? Kemas Nak kau. kemas macam ni? Tak payah, tak payah tu. Master, kemas Nak lah. bikin je macam ni. Aku stres lah tengok ni. At least letak Tak air payah lah, ini dah kan. duduk dah. Sebab aku letak sini untuk refer sini. Tu kalau nak kemas ni macam mana? Ni dah duduk dah. Aku suka kau lah. Tak payah. Perfume ni kena dengar. Sini dah ada cleaner, tak payah nak buat. Jangan sibuk. Tak payah buat. Sini ada cleaner, biar dia buat. Tak apa-apa, saya faham situasi kamu berdua. Kamu berdua ada apa-apa nak kongsi dengan saya? Saya tak tahu apa. Saya ni ada masalah macam saya tak boleh cakap benda kecil tu. Saya rasa macam serabut kalau tengok dia tak kemas ke. Even kalau kadang-kadang ubat pensel patah sikit pun atas meja saya macam stres. Kadang saya penat juga sebenarnya. Tapi itulah. Nak macam mana kalau saya macam ni? Lebih rajin. Tak boleh juga kalau lebih rajin ni. Dia kena relax. Tapi tu dia tidak perlu motor. Ini bukan dia pengotor, cuma dia macam selamba. Ini bukan masuk pengotor pun. Serabut ke serabut? Selamba kan? Kalau serabut tak ada, mungkin serambai lah. Ada beza tau, serabut dengan selamba. Rafiq boleh share masalah awak? Saya dulu waktu sekolah saya tak adalah macam ni. Tak adalah macam, yelah macam dia cakap tadi, tak adalah serabut sangat. Tapi lepas dah kerja semua ni, saya rasa macam tak ada masa macam nak uruskan diri, nak kemas bilik, nak kemas barang saya. Macam rasa macam terlalu pack sangat life saya. Macam tak ada masa. Sebab tu lah macam hari ke hari macam rasa nak buat tapi tak terbuat-buat. Sebab banyak sangat benda yang saya buat dalam 24 jam tu, macam saya tak tahu. Balik kerja, tidur, main game. Lepas tu sampai dengan baju tak terlipat. Baju pun kadang tu basuh minggu sekali. Tapi saya tak tahu kenapa jadi macam ni. Saya dah cuba dah untuk betulkan benda ni balik. Kalau dekat rumah pun mak saya pun selalu bebel. Tapi tak jadi apa tak. Sebab dah kerja siang malam, cari duit. Tapi tak boleh. Balik ni memang tidur lah, penat. Tak boleh nak buat apa lah. So macam ni lah saja. Sebab itulah saya datang sini, hadir sesi kaunseling dengan puan. Sebab saya nak berubah lah. Lagipun nanti umur makin meningkat, so mesti lah nak hidup dengan
pasangan. Sampai bila saya nak hidup seorang? Macam sebab itulah saya fikir saya nak berubah. Itu je lah Puan. Okay, saya faham keadaan korang berdua. Okay, cuba bila korang balik rumah nanti, korang cuba bayangkan berada di tempat yang sebaliknya, di situasi yang berbalik ya. Contoh, Put ni dia tidak boleh tengok barang-barang bersepah, kena tersusun rapi. Rafiq boleh tengok kan benda tu. Dia rasa okey dah, benda ni dah okey apa semua. Cuba korang tu, cuba korang buat balik ni, cuba korang bayangkan korang duduk di situasi tu. Lepas tu kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Saya akan tengok perubahan korang berdua. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi kita untuk hari ini, saya nak semua duduk sini untuk mengambil sedikit waktu untuk berfikir betapa pentingnya penerimaan diri, sebab jika anda sendiri tiada penerimaan, maka setiap intervensi yang dilakukan tidak akan berkesan. Okay. Setiap di antara kalian menghadapi kesukaran hidup tersendiri. Tiada siapa pun yang lebih ataupun kurang. Korang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Korang perlu terima kelebihan dan kekurangan korang. Dan kalau korang tiada usaha untuk berubah, pasti perubahan hidup korang tu tidak akan berlaku. Korang sendiri yang perlu ubah hidup korang, bukan bergantung kepada orang lain. Korang sendiri yang perlu berubah hidup korang. Okey. Terima kasih semua kerana sudi hadir. Kita akhiri pembicaraan di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa di sesi akan datang.